Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 21 Oktober bersama saya Azin Hussein. Tajuk utama tengah hari ini. Mekanisme terbaik untuk pendidikan percuma di universiti di peringkat akhir kajian. Polis tahan suspek belasah pengawal keselamatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis menahan suspek berusia 24 tahun yang membelasah seorang pengawal keselamatan dengan kayu golf di Jalan Gombak Setapak Ibu Negara. Dalam kejadian kira-kira 4.30 petang semalam, suspek berang kereta yang diletak di ruang khas bagi orang kelainan upaya OKU dikunci tayarnya lalu memukul mangsa. Akibatnya, pengawal keselamatan warga Nepal berusia 30-an cedera di lengan dan telinga kanan. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintenden Rajab Ahad Ismail berkata, ketika kejadian, mangsa sedang meronda sebelum mendapati sebuah kereta Honda Jazz diparkir di tempat letak kereta OKU. Dia mengunci tayar kereta itu, namun setengah jam kemudian, dua lelaki memintanya membuka kunci berkenaan. Mangsa menyatakan mereka perlu membayar denda di pejabat pengurusan, tetapi kedua-dua lelaki itu tidak menghiraukannya sebelum merosakkan kunci terbabit. Suspek kemudian menumbuk muka mangsa dan mengambil kayu golf dari dalam kenderaan sebelum menghayunkan ke arah mangsa. Sesatan mendapati suspek mempunyai rekod lampau berkaitan dadah. Mangsa dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk rawatan. Dua bom tangan dan lebih 600 butir peluru ditemui di sebuah stor pilih bomba di Pangsapuri Sinar Bukit Dumbar, Georgetown Pulau Pinang malam tadi. Penemuan oleh pasukan polis bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang yang melakukan pemeriksaan di Pangsapuri berkenaan susulan penahanan seorang suspek pengedar dadah sebelum ini. Pemeriksaan sebaliknya menjumpai bahan letupan dan peluru yang disimpan dalam stor di tingkat 15. Difahamkan unit pemusnah bom IPK Pulau Pinang turut ke lokasi pada jam 9 malam bagi melakukan pemeriksaan. Polis masih menjalankan siasatan lanjut bagi mengesan pemilik bahan letupan dan peluru terbabit. Satu sidang media dijangka diadakan dalam masa terdekat. Disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan. Kita beralih ke sidang Dewan Rakyat. Isu berkaitan pendidikan percuma di universiti dan penghantaran balik sisa radioaktif WLP Linus antara yang dibangkitkan hari ini. Turut disentuh isu penjualan MyCard kepada warga asing. Dan untuk perinciannya, kita terus sahaja bersama Salina Zakaria yang mengikuti persidangan langsung dari Parlimen. Teruskan Salina. Baiklah, terima kasih Hazlin Desri Pentas, dan sudah pastinya ada beberapa isu utama yang ditanyakan oleh pihak pembangkang kepada pihak kerajaan hari ini, dan isu yang menjadi perhatian hari ini pada saya ialah pendidikan percuma kepada rakyat. Kementerian Pendidikan ketika ini dalam peringkat akhir untuk meneliti mekanisme yang terbaik bagi menyediakan pendidikan yang percuma kepada pelajar universiti, dan menterinya Mazli Malik berkata langkah itu membolehkan janji dalam manifesto Pakatan Harapan pada pilihan raya yang ke-14 yang lalu akan ditunaikan dalam tempoh 2 maupun 3 tahun yang akan datang. Memang tidak dikenakan bayaran yuran kepada anak-anak sekolah, dan itu di percuma yang dibincangkan secara pendidikan percuma ialah di peringkat universiti, yang mana di samping subsidi yang diberikan oleh kerajaan tetapi masih terdapat yuran yang minimal masih lagi dibayar oleh pelajar, dan ini masih lagi dalam peringkat penelitian terakhir kita untuk melihat mekanisme yang terbaik. Di waktu ini, kerajaan terpaksa meletakkan prioriti terhadap pembayaran hutang yang begitu banyak ditinggalkan, dan insya-Allah dalam tempoh 2 ke 3 tahun ke hadapan kita akan cuba memastikan bahawa janji yang telah disebutkan itu
akan boleh ditunaikan. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jempol, Datuk Salim Sharif, mengenai statistik pendeposit Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI. Mazli berkata jumlah deposit bagi tempoh Januari hingga September lalu adalah 475.6 juta ringgit. Jumlah itu meningkat berbanding 400.7 juta ringgit pada tempoh sama tahun lalu. Dan ini pula mengenai Linus Malaysia. Linus Malaysia Sdn Bhd digesa segera untuk mengenal pasti tapak spesifik untuk pembinaan kemudahan pelupusan kekal ataupun dikenali sebagai PDF dan bagi mengemukakan kebenaran secara bertulis dari mana-mana pihak kerajaan negeri bagi penggunaan tapak tersebut. Dan Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim memaklumkan bahawa ketika ini kepada Dewan Rakyat, Linus juga perlu mengemukakan kebenaran rasmi secara bertulis daripada pihak berkuasa bagi mana-mana negara untuk membawa keluar sisa radioaktif water leach purification ataupun dikenali sebagai WLP. Terdahulu soalan ditanyakan Ahli Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau mahu mengetahui alasan kementerian meneruskan kilang Linus di Kuantan selain kesannya kepada kesihatan rakyat. Kemudahan cracking and leaching di luar negara hendaklah dibina dan mula beroperasi dalam tempoh 4 tahun dari tarikh sah lesen. Selepas kemudahan cracking and leaching mula beroperasi di luar negara, pemegang lesen tidak lagi dibenarkan menghasilkan residu radioaktif yang melebihi 1 bekerel per gram di lojinya di Gebeng Kuantan. Dengan syarat ini, kerajaan hendak memastikan bahawa penghasilan residu radioaktif oleh operasi Linus dihentikan dalam masa depan. Sebelum ini, Mestek mengumumkan 3 syarat baru bagi Linus memperbarui lesen operasi kilang itu selama 6 bulan. Syarat PDF akan memastikan pengurusan sisa radioaktif adalah ketat dalam tempoh jangka panjang berbanding sisa penstoran WLP yang dibenarkan kerajaan terdahulu. Dan Kementerian Dalam Negeri KDN dalam pada itu memaklumkan kepada ahli yang berhormat di dalam Dewan bahawa satu stadia prosedur operasi standard SOP baharu bakal dikuatkuasakan terhadap warga asing yang berusia 21 tahun yang mahu memohon syarat pendaftaran perkahwinan dan juga syarat bagi sah taraf anak. Dan Timbalan Menterinya Datuk Muhammad Aziz Zaman berkata SOP itu akan menetapkan satu mekanisme tertentu yang perlu dipatuhi oleh setiap pemohon. SOP berkenaan yang akan dilaksanakan bermula tahun hadapan mengandungi mekanisme permakluman kepada pemohon berkaitan sebab-sebab sesuatu permohonan kewarganegaraan itu ditolak serta tempoh pemprosesan permohonan kewarganegaraan. Dan inilah yang sebenarnya sebelum ini disuarakan oleh ahli-ahli yang berhormat yang mana kalau boleh setiap penolakan itu perlu ada sebab-sebab dia. Manakala bagi permohonan kewarganegaraan lain di bawah perlembagaan persekutuan, fakta dan dokumen sokongan yang dikemukakan oleh setiap pemohon adalah diteliti secara case by case mengikut giliran yang sewajarnya sebelum keputusan dikeluarkan. Dalam pada itu, KDN turut memandang serius kes penjualan kad pengenalan di Pulau Pinang baru-baru ini. Justru pihaknya menegaskan tidak akan sesekali melindungi mana-mana pegawai kerajaan terlibat dan sebarang salah laku dikenakan tindakan. Dalam pada itu, di lobi Parlimen hari ini nampaknya beberapa pertikaian mengenai isu kes Tanjung Pial menjadi perhatian oleh kami pihak media di lobi ini dan itu sahaja nampaknya sidang daripada Dewan Rakyat. Kita kembali kepada Hazlin di studio. Baik, terima kasih Salina Zakaria untuk laporan anda di sana. Seterusnya, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini menyifatkan keadaan Malaysia yang tidak bankrupt akibat kerosakan dilakukan rejim kleptokratik terdahulu sebagai satu keajaiban. Beliau berkata tindakan setengah individu yang menjadikan tabung negara sebagai milik peribadi itu bukan hanya merosakkan Malaysia dari segi kewangan, malah turut melibatkan institusi-institusi negara. Beyond the corruption and the financial shenanigans, the whole machinery of government was subverted and weakened. A considerable amount of government revenue now have to go to pay debts, leaving inadequate funds for operation and development. It is a near miracle
that this country was not bankrupted. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama di persidangan ISIS Praxis Malaysia Beyond 2020 pagi tadi. Tambahnya, isu 1MDB adalah perkara yang dahsyat dan perlu diakui semua pihak sebagai punca kekalutan dalam pentadbiran kerajaan sekarang. Justru jentera kerajaan diseru agar lebih cekap selain bebas rasuah dalam mengendalikan semua urusan pentadbiran dalam usaha memulih dan membangunkan semula negara. Jelasnya lagi, beberapa kejayaan nyata telah berjaya dicapai, namun momentum pertumbuhan perlu dikekalkan semua pihak. Bank Muamalat Malaysia berhak melantik Khairul Kamarudin sebagai Ketua Pegawai Eksekutif barunya berkuat kuasa 1 November 2019. Beliau menggantikan Datuk Muhammad Reza Shah Abdul Wahid yang akan bersara. Khairul telah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat selama 8 bulan lalu. Dengan pengalaman 22 tahun dalam industri kewangan, beliau sebelum ini pernah memegang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif BIMB dan BIMB Holdings Berhad. Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REHDA sedia untuk menyenaraikan nama pemaju, lokasi dan harga rumah yang tidak terjual. Sebaliknya, apa yang menjadi kebimbangan ketika ini, tiada pembeli dalam kalangan warga asing yang berminat untuk membelinya meskipun harga diturunkan daripada RM1 juta kepada RM600,000. Tak ada masalah untuk kita senaraikan projects that have this property for sale. Not an issue. We have ever ready now which of the project have balance of unit above 600,000 that can be sold to foreigner. But my comment here is that the number of foreigner buying in Malaysia is still very low. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran kempen pemilikan Rumah Expo Hartanah Malaysia 2019 baru-baru ini. Kenyataan itu mengulas cadangan agar REHDA menyenaraikan rumah tidak terjual dengan hasrat rumah berkenaan dikaji seterusnya dibeli oleh rakyat tempatan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Laporan antarabangsa hari ini memberi fokus kepada perkembangan di Lubnan. Ribuan penunjuk perasaan dilapor membanjiri jalan raya memasuki hari keempat protes yang dilancarkan di ibu kota negara itu. ما في شغل 1000 بجيبتي ما معي بنطلب نحن نازلين نطالب بإسقاط بساطهم كلهم ميشيل عون على راسهم ونبيه بري وسعد الحريري كلياتهم ما بدنا حدا منهم كلهم. Lautan penunjuk perasaan berkumpul mengibarkan bendera dan menyeru revolusi dalam protes menyerupai pemberontakan Arab pada 2011 sehingga mampu menggulingkan 4 presiden. Antara lokasi tunjuk perasaan ialah Dataran Martis dan Masjid Al-Amin selain beberapa jalan utama ke ibu pejabat kerajaan. Polis anti rusuhan turut berada di lokasi bagi memantau keadaan. Gas pemadam mata dan tembakan amaran juga dilepaskan pihak berkuasa. Rakyat Lubnan melancarkan protes sejak Jumaat lalu menggesa pembaharuan dan penambahbaikan ekonomi negara itu. Ia juga protes besar-besaran sejak 8 tahun lalu. Dan untuk mengetahui laporan lanjut berhubung krisis di Lubnan bersama rakan setugas Azlianti Ibrahim, kini yang sudah bersedia di meja antarabangsa. Yanti, kalau dapat dikongsikan, terangkan berhubung pelan pembaharuan ekonomi yang dimahukan rakyat negara itu. Baik, terima kasih rakan tugas di Studio A, Hazlin Hussein. Baik, seperti mana kita tahu, Perdana Menteri Lubnan Saad Al-Hariri semalam telah meluluskan pelan pembaharuan ekonomi Lubnan yang dimahukan oleh rakyat negara itu. Dan bagaimanapun masih menanti beberapa kelulusan ataupun persetujuan daripada beberapa ahli parlimen lain. Baik, walau bagaimanapun soalan mengenai apakah pelan pembaharuan yang dimahukan oleh rakyat Lubnan. Baik, untuk pengetahuan penonton, intipati pelan pembaharuan ekonomi yang dimahukan rakyat Lubnan
Lubnan adalah pengurangan 50% gaji presiden dan juga mantan presiden. Ia termasuk ahli parlimen yang lain. Ia turut merangkumi pemotongan faedah yang diberikan pegawai tertinggi di peringkat negeri dan juga di peringkat pusat. Selain itu juga rakyat Lubnan mahu mewajibkan bank pusat dan juga bank swasta menyumbang sebanyak $3.3 bilion Amerika supaya ia dapat mencapai hampir sifar defisit untuk bajet 2020 nanti. Baik, mereka juga sebenarnya mahu mencadangkan pembatalan cukai baru. Selain itu, mereka juga mahu sektor telekomunikasi diswastakan. Baik, dan pembaharuan yang paling penting di sini ya, mereka mahukan sektor tenaga elektrik negara itu supaya digubal kerana sektor terbabit dikatakan telah menyumbang kepada masalah terbesar dalam krisis kewangan negara itu. Hazlin. Baik Yanti, kalau boleh kongsikan situasi terkini di Lubnan sejak protes yang dilancarkan 4 hari lalu, Yanti? Baik Hazlin, apa yang boleh saya katakan di Lubnan keadaannya kini sedah ataupun sangat fragile ya Hazlin, kerana setelah hampir 4 hari protes berlangsung, tunjuk perasaan masih dilakukan. Menurut data Bank Dunia, lebih 1/4 populasi Lubnan hidup di bawah garis kemiskinan ya, dan Lubnan kini berada pada kedudukan ke-138 daripada 180 negara dalam indeks rasuah Transparency International 2018, dan negara itu kini dikatakan berdepan krisis ekonomi dan kerajaan menimbang untuk memperkenalkan cukai baru ianya bagi memperkukuhkan keuangan negara itu. Dan selain itu, usaha kerajaan untuk mendapatkan dana bantuan berjumlah $11 bilion Amerika daripada penerima antarabangsa. Baik, saya rasa itu saja laporan berhubung dengan krisis di Lubnan. Sama-sama kita doakan keadaan di Lubnan kembali tenang. Itu saja laporan dari saya, Azlianti Ibrahim, dari Meja Antarabangsa, terus bersama Hazlin di Studio A. Silakan. Baik, terima kasih Yanti untuk laporan anda. Seterusnya, sekurang-kurangnya 4 orang maut manakala 7 lagi parah akibat ditembak polis dalam satu bantahan di Burhanuddin, Bangladesh. Kira-kira 20,000 penduduk Islam yang terbabit dalam bantahan itu menggesa supaya seorang lelaki yang menghina Nabi Muhammad SAW melalui akaun Facebooknya dihukum mati. Pihak berkuasa terpaksa melepaskan tembakan selepas penunjuk perasaan bertindak membaling batu ke arah anggotanya. 50 penunjuk perasaan yang cedera kini menerima rawatan di hospital. Terdahulu, seorang lelaki dilapor membuat laporan polis mendakwa akaun Facebooknya digodam sehingga mencetuskan ketegangan agama. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Keputusan berbeza dilakar dua pasukan teratas Liga, Liverpool dan Manchester City pada aksi ke-9 masing-masing. Sekalipun masih tanpa kalah, pendahulu Liverpool berhempas pulas bangkit daripada ketinggalan untuk mengikat Manchester United dengan keputusan 1-1 pada aksi tumpuan di Old Trafford. Sementara Manchester City menambah 3 lagi mata apabila menjinakkan Crystal Palace 2-0 di gelanggang lawan. Di Old Trafford, Manchester United menampilkan aksi bertenaga untuk mendahului permainan selepas Marcus Rashford menyambar hantaran lintang Daniel James pada minit ke-36. Liverpool hampir menyamakan kedudukan menerusi penyudah Sadio Mane, namun gol pemain antarabangsa Senegal itu dibatalkan pengadil berikutan keputusan VAR yang mendapati bola terlebih dahulu terkena tangan. Aksi terus seimbang pada babak berikutnya, namun kedua-dua penjaga gol David De Gea dan Alisson Becker kental mempertahankan gawang masing-masing daripada dibolosi. Sehinggalah minit ke-85 apabila pemain gantian Adam Lallana membuat United menggigit jari dengan jaringan penyamaan 1-1 yang membolehkan Liverpool mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 9 perlawanan. Apapun, satu mata tetap berharga buat United apabila skuad kendalian Ole Gunnar Solskjaer itu naik ke kedudukan ke-13 Liga. Sementara itu, keputusan seri pertama buat Liverpool dan tambahan 1 mata membolehkan barisan kendalian Jurgen Klopp itu mengumpul 25 mata, 6 mata berkelebihan ke atas pencabar terdekat Manchester City.
Sementara itu, Manchester City berjaya mengurangkan defisit mata ke atas Liverpool selepas merakam kemenangan 2-0 ke atas Crystal Palace di gelanggang lawan. Dua jaringan skuad Pep Guardiola itu diperoleh pada babak pertama bermula dengan jaringan penyerang Brazil Gabriel Jesus pada minit ke-39. Hanya 2 minit berselang, pemain tengah David Silva kemudian menggandakan kedudukan dan kelebihan ini dipertahankan hingga babak pertama berakhir. Tiada tambahan gol pada babak kedua untuk The Citizens meraih kemenangan ke-6.